بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Kita berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau habiskan masamu untuk menuntut ilmu, lalu engkau tidak mengamalkannya. Engkau berada di tapak kaki kejahilan, sia-sia. Engkau berkhidmat dengan ilmu itu kepada musuh-musuh Allah, dan engkau mensyirikkan dia dengan mereka. Ingat, dia yakni Allah tidak perlu kepadamu dan kepada orang-orang yang engkau syirikkan, dan kepada orang-orang yang engkau syirikkan dia dengan mereka itu. Kerana dia yakni Allah tiada akan menerima apapun yang dikongsikan dengan yang lain. Tidakkah engkau sedar bahawa engkau menjadi hamba kepada siapa yang engkau ikut telunjuknya? Jika engkau hendak selamat, maka biarkanlah telunjuk hatimu di tangan Allah dan berserah kepadanya dengan sepenuh penyerahan. Berkhidmatlah kepada Allah dengan zahirmu dan batinmu, dan jangan cuba menuduhnya, kerana dia tidak patut dituduh. Dia lebih mengetahui apa yang baik buat maslahatmu. Dia sahaja yang tahu dan engkau tidak tahu. Hendaklah engkau merasa tenteram bila berada di hadapan Allah Ta'ala. Bekukan dirimu, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, dan bisukan lisanmu sehingga datang izin Allah untuk engkau berbicara. Maka ketika itu engkau akan berbicara dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasamu. Maka bicaramu akan menjadi penawar bagi semua penyakit hati, penyembuh bagi semua rahsia, dan cahaya bagi semua akal fikiran. Ya Allah, ya Tuhanku, terangilah hati kami dan pimpinlah dia menuju kepadamu. Bersihkan rahsia-rahsia kami dan dekatkan dia kepadamu. Dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang rahmati Allah sekalian, ilmu adalah suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang dimulai dengan para anbiya, para nabi, diikuti kepada sekalian para malaikatnya, kemudian diberikan ilmu itu kepada sekalian hamba-hambanya yang soleh. Maka dengan ilmu, Allah Ta'ala muliakan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain. Namun kemuliaan ilmu itu bukanlah pada zat ilmu itu. Kerana sepakat para ulama, ilmu ialah wasilah, perantaraan. Ilmu ialah alat untuk mendapat suatu maksud. Maksud bagi segala ilmu itu ialah beramal. Dan maksud bagi segala amal itu ialah keselamatan. Keselamatan di sisi Allah SWT. Umpama ilmu itu seperti duit. Duit yang banyak sehingga seorang digelar jutawan, multimilioner, bilioner dan sebagainya, merujuk kepada duitnya banyak. Namun duit ini tidak mungkin menjadi hebat kalau ia tidak mempunyai kuasa membeli, dipergunakan. Namun apa yang digunakan itu tidak mungkin berhasil kalau dia tidak boleh memberi kebahagiaan. Seorang dengan duit mampu beli kereta yang limited edition, yang mungkin bersifat custom made untuk dia je.
kursi, untuk bentuk badan dia dan sebagainya. Maka dengan duit yang banyak, dia sahaja yang mampu beli kereta tu, sebuah atas dunia. Tapi kereta itu juga bukan maksud sebab dia memiliki duit banyak, melainkan kerana dia dapat menuju tempat atau dia rasa bahagia dengan apa yang dimiliki. Sebab itu para ulama menyebut ilmu ialah wasilah, alat, manakala amal adalah maksud. Dan amal juga menjadi wasilah untuk mendapat keselamatan di sisi Allah. Ia saling berkait antara satu sama lain. Tetapi kalau sekiranya seorang cuma ada ilmu tapi tidak beramal, dia umpama pokok, sebagaimana yang disebut oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, bila beliau menggambarkan ilmu itu bagaikan sebatang pokok. Bukan pokok itu maksudnya, tapi buahnya. Tuan-tuan tanam pokok durian, memang seronok tengok pokok tu, dia membesar. Tapi akan hilang nilainya bila dah besar tapi tak berbuah. Akhirnya kita fikir nak tebang pokok ni, buat habis kawasan dia, buat menyemak je. Penat kita sapu daun dia, tapi dia masih tidak berbuah, dan kita terus menunggu. Sebab itu kata Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaihi, dia kata orang yang paling miskin, orang yang menghabiskan usianya dalam menuntut ilmu tapi tidak beramal. Ni miskin dia. Dia habiskan umurnya menuntut ilmu tetapi dia tidak beramal. Maka dia pun terlepas kelazatan dunia dan kebaikan akhirat. Maka kelak dia akan datang akhirat kelak dalam keadaan dia muflis. Sedangkan ilmu itu akan berhujah atas kepala dia. Kenapa tak beramal? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, antara 4 soalan yang kita akan ditanya. Ditanya tentang umur kita keseluruhannya. Wa an umrihi fima ablah. Umurnya ke mana dihabiskan. Kemudian Allah akan tanya wa an syababihi. Waktu mudanya bagaimana digunakan. Wa an umrihi fima afnah. Wa an syababihi fima ablah. Umurnya ke mana dihabiskan, waktu mudanya apa yang digunakan. Kemudian akan ditanya wa an malihi, hartanya daripada mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Kemudian yang ditanya ialah ilmunya, apakah dia beramal dengannya atau tidak. Sebab itu ilmu ini hujah kepada seseorang atau dihujah atas dirinya. Allah Ta'ala mencela ahli kitab. Mereka ada ilmu tapi mereka tidak beramal. Mereka ada ilmu, mereka tahu. Bahkan kadang-kadang dengan ilmunya mereka ajak suruh orang, tapi tidak diri mereka. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu suruh orang lain buat baik, kamu lupakan diri kamu sendiri? Kamu sendiri tak beramal. Sedangkan kamu yang mengetahui isi kandungan kitab, kamulah yang alim, yang pandai. Tidakkah kamu ada akal? Kamu ni tak ada otak ke? Tuan-tuan, tak ada otak ke kita? Lepas puluhan tahun kita habiskan masa menuntut ilmu, puluhan kitab yang kita khatam, bahkan ratusan ribuan majlis ilmu yang kita hadir, namun tidak sekelumit pun menzahirkan amalan kita. Masih lagi kita tidak meninggalkan yang haram dari sebuah harta benda. Masih lagi kita tak merawat penyakit hati kita yang berbagai bentuk yang akan membinasakan kita. Masih lagi buruk hubungan kita dengan manusia. Masih lagi kita mengambil hak orang lain. Masih lagi dan perkara-perkara yang maklum dilarang dalam apa yang telah kita belajar. Bahkan kita masih teragak-agak lagi nak tinggal rasuahnya, nak tinggal ribanya. Kita masih lagi teragak-agak nak tinggal perkara-perkara kemungkaran kerana ada sebahagian keuntungan kita di situ. Maka lalu kita tanya apa manfaat ilmu tu. Bahkan setiap benda yang kita tahu, kesungguhan kita beramal lebih daripada kesungguhan kita menuntut ilmu. Ada orang dia bersungguh menuntut ilmu tapi tak bersungguh beramal. Itu yang dapat bachelor, degree, master, PhD. Sungguh tak belajar, sungguh stay up, jaga malam, kurang makan. Bahkan sanggup tinggalkan pekerjaan, cuti tanpa gaji. Sungguh.
Tapi bila time beramal, tak bersungguh. Cukup dia dengan CJ dia. Sesungguhnya para salafus salih, amal mereka lebih bersungguh daripada mereka menuntut ilmu. Bukan maksud mereka tak menuntut ilmu sungguh-sungguh. Sungguh dah. Tapi bila beramal lagi bersungguh. Bila mereka dapat satu ilmu. Bila Nabi SAW menegur Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar orangnya baik, akhlak baik, orang pun alim. Cuma satu kurang dia. Dia jarang qiyamul lail. Itu dia kurang dia. Yang lain-lain semua bagus. Sehingga Rasulullah menyatakan sebaik-baik orang ialah Abdullah. Ini Abdullah bin Umar, baik dia. Illa annahu taraka qiyamal lail. Tapi satu je masalah, dia tinggalkan qiyamul lail. Bermula dia dengar teguran itu, dia tidak pernah tinggalkan qiyamul lail. Sampailah dia menemui Allah. Lihat bagaimana bersungguh mereka. Padahal mereka dah perfect ni, bagus. Bahkan setengah mereka mengatakan Abdullah bin Umar lebih alim pada ayahnya Umar Al-Khattab. Lebih alim. Bahkan menganggap dia lebih layak jadi khalifah selepas kewafatan Umar Al-Khattab. Namun menjadi kebiasaan Umar, dia tidak mahu kekuasaan ini menjadi legasi keluarga. Walaupun layak. Dia tak mahu. Tohmahan akan ada. Ketika mana orang mendesak, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, masukkan dalam senarai khalifah itu anakmu. Sebab Umar telah meletakkan 6 orang calon khalifah. Iaitu Uthman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam. 6 orang sahabat yang calon kepada khalifah. Letak nama calon favoritnya ialah Uthman, Ali, Abdul Rahman sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Al-Awwam. Ini semua sahabat yang dijamin syurga. Kita tengok pemilihan khalifah pun dia punya kriteria dia ahli syurga. Luar biasa. Pun begitu ada ahli syurga yang lebih baik di kalangan ahli syurga itu. Bila dah letak 6 orang, kalau berlaku apa-apa pada Umar Khattab, maka pilihlah daripada satu daripada 6. Pilihlah. Dan kalau berselisih juga, maka ikutlah panduan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf orang kepercayaan Umar Khattab. Kerana dia tak punya kecenderungan. Maksudnya dia bukan jenis menyokong. Kecenderungannya pada maslahat. Ada orang, dia lebih menyokong individu, bukan maslahat. Ada orang, dia melihat pada maslahat. Walaupun orang tu baik dengan dia, tapi bila melihat maslahat, dia lebih utamakan orang lain. Ini Abdul Rahman bin Auf. Lalu orang cadangkan, wahai Amirul Mukminin, letak Abdullah bin Umar, anakmu. Tak boleh. Dia layak. Dia patut masuk dalam senarai 6 ini, berarti kamu kena tinggalkan 7 orang. Dia kata tak boleh. Orang tu mendesak. Kerana keilmuannya, kesolehannya, manakib, kelebihan yang Rasulullah sebut tentang dia. Dan kerana orang mengetahui, ini susu galuh yang hebat. Anak khalifah sendiri. Tapi Umar tunjuk satu benda yang lebih hebat pada itu, daripada cadangan. Kita pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi orang main politik, kita pun tengok anak presiden tu pun okey juga. Barangkali kita pun cadang anak presiden, biar diganti ayah dia. Kecenderungan kita, terutama presiden ni memang dah hebat. Semua orang meyakini dalam legasi kehebatan, ayah akan turun ke anak. Baik dia ni anak raja, dia anak presiden parti, dia anak ulama, dia anak orang yang kita muliakan bapaknya, pasti kita kata ni mesti anak dia pengganti. Atau kalau institusi pondok sekalipun tok guru yang hebat, orang awam, anak murid pun duk fikir biar anak dia ganti. Itu kecenderungan normal. Apatah lagi kan anak tu ada kriteria. Lagilah talented orangnya, gifted orangnya, ada kita katakan bakat. Maka Abdullah bin Umar ni ada segalanya. Ilmu ada, akhlaknya luar biasa, beraninya yang kira. Yang berani lawan Hajjaj Yusuf As-Saqafi antaranya dia.
Bertempur di medan juga pahlawan orangnya. Hebat. Maka orang cadang desak Umar. Ya Umar tidak mahu meninggalkan sunnah yang tidak baik. Barangkali anakku macam layak, nanti orang gunakan kaedah anakku untuk menjadikan anak-anak mereka sebagai pengganti walaupun tak layak. Dan ini yang berlaku kepada banyak dunia Islam. Apa yang dilihat oleh Umar Al-Khattab. Tapi duk desak kuat sangat. Yang desak, bukan makna Umar Al-Khattab takut pada desakan. Mereka mendesak dengan ilmu. So, Umar kata, kalau nak juga anak masuk dengan syarat. Dia cuma pemerhati, bukan yang dipilih. Akhirnya masuklah Abdullah bin Umar dan senarai 6 tadi menjadi 7. Tapi dia bukan untuk dipilih. Hanya untuk dijadikan sebagai pemerhati. Masuk senarai. Akhirnya dimasukkan senarai. Ini Abdullah bin Umar kalau kita baca kisah dia. Yang setengah menyatakan ilmunya lebih daripada ayahnya. Bukan takwa ilmu dia. Nama Abdullah bin Umar ni yang kita sebut tadi, poin kita. Para sahabat, para ulama dahulu. Kesungguhan mereka beramal lebih daripada kesungguhan mereka menuntut ilmu. Sebab itu setiap ilmu yang mereka dapat, mereka tak akan tinggalkan melainkan mereka beramal. Kalau saya sebut hadis tentang qiyamul lail tadi, yang Nabi kata Abdullah ni bagus, illa annahu taraka qiyamul lail. Melainkan dia ni jarang qiyamul lail. Akhirnya dia terus melakukan qiyam sampai akhir hidupnya. Sama juga kisah Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Rasulullah tegur, dia meminta. Jangan minta. Kadang-kadang orang bagi, kadang-kadang orang tak bagi. Orang tak bagi, malu kamu. Belajar untuk tidak meminta. Satu ilmu yang diberikan kepada Hakim bin Hizam. Aku kata Hakim bin Hizam, demi Allah, aku tidak akan meminta lagi. Sampai bila-bila. Bukan sekadar Hakim bin Hizam dia tak minta, dia tak terima sebarang pemberian. Datang Abu Bakar, panggil dia, nak beri dia sebahagian daripada ghanimah. Sebab dia berhak. Kata aku tak nak, buatkan dia tak habis. Datang Umar Al-Khattab, panggil dia untuk terima bahagian dia. Ini bahagian dia dapat. Dia tak nak datang. Umar kata, kamu baik datang. Aku panggil datang. Kalau kamu tak datang, aku tarik telinga. Datang sini. Dia masa awakal lembut sikit. So datang, tak nak datang sebab tak nak ambil. Okay lah, Umar kata, never mind lah, dia tak nak, sudahlah. Paling kurang kita dah panggil. Umar pula lain. Bila dipanggil kena datang dulu. Tak nak ke nak datang dulu. Tidak, aku tarik telinga datang sini. Maka Hakim bin Hizam datang. Maka dia beri, ni bahagian kamu. Lalu kata Hakim, aku tak nak. Maka ditinggalkan. Lalu kata Umar, ya Allah kau saksi, aku dah beri, dia yang tak nak. Kaedah wakar, memadi dengan orang tu kata tak nak, dia tak bagi. Kaedah Umar tak. Setakat mulut cakap tak nak, datang dulu sini. Sebab kadang-kadang tak nak, dengan dekat. Nak, boleh juga. Sebab dekat, mungkin berubah. Maka Umar kata datang sini. Dah ambil. Kata Hakim tak nak ambil. Sebab dia sudah berpegang janji, Nabi nasihat satu je. Maka dia memilih untuk tidak mengambil apa-apa pun. Yang berkait dengan hak dia pun dia tak akan ambil. Yang kata hak orang lain. Maka jelas dia orang yang pemurah. Bertukar karakter. Hanya dengan satu nasihat ya. Kesungguhan mereka pertahankan nasihat itu sampai bertemu dengan Allah. Dan kalau kita tengok hal yang saya ceritakan ini banyak yang ada pada sahabat. Masing-masing dengan satu ilmu mereka berpegang. Ini Abu Dhar bila dia menghina Bilal bin Rabah sebagai anak orang hitam. Anak perempuan hitam. Nabi menegurnya. Perangai menghina orang ni perangai jahiliah. Bermula hari itu dia tidak menghina sesiapa lagi. Bukan dia ada hamba. Yang pakai yang hamba tu macam pakai yang dia. Sehingga orang tak tahu mana satu tuan. Dia ada seorang hamba yang khidmat untuk dia. Ini kebiasaan hamba dia akan berbeza dengan tuan. Tapi tidak Abu Dhar. Sebab Abu Dhar telah diingatkan oleh Rasulullah. Untuk melihat manusia itu semua saudaranya. Maka dipakaikan pakaian hambanya. Apa yang dipakainya. Dia makan apa yang hambanya makan. Tak ada beza. Jadi kalau dia makan benda sedap-sedap pun hamba dia kena makan sekali. Seolah orang nampak macam geng dia. Bukan pekerja dia. Bukan hamba dia. Tak ada bezanya. Ini sahabat. Dan saya katakan banyak kisah-kisah ini yang Allah tunjukkan kesungguhan beramal. Jadi kita pun tanya balik. Sejauh mana kesungguhan kita hendak beramal?
berbanding masa yang telah kita habiskan untuk menuntut ilmu. Atau mungkin kesungguhan kita menuntut ilmu. Sejauh mana kita ada sungguh beramal. Yang pertama, kesungguhan kita dalam membetulkan niat. Ikhlas kerana Allah. Bercampur lagi niat ini. Kerana orang pun ada. Kerana benda tu pun ada banyak benda lain. Maka bersungguhlah kita untuk ikhlas. Itu ulama-ulama kita ajar. Setiap kali berdiri nak solat. Lillahi ta'ala. Baca. Kita sebut lafaz. Salli. Fardhas subhi. Raka'ataini. Ma'muman. Lillahi ta'ala. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat menjadi makmum. Kerana Allah. Kerana Allah. Kita puasa pun sama. Lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Sahaja aku tunaikan puasa esok hari di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lah. Tahun ini kerana Allah Ta'ala. Hadza lillahi ta'ala. Sentiasa kita sebut lillahi ta'ala, lillah. Ini lillah. Tapi tuan-tuan, kita tak bersungguh membetulkan apa dalam hati. Dia bukan apa yang kita lafazkan. Niat itu bukan lafaz. Niat itu apa yang berada dalam hati. Ma waqara fi qalbi. Yang mendiam dalam hati itulah niat. Yang tuan-tuan sebut usolli itu bukan niat. Itu cuma lafaz bagi membantu niat datang. Kalau kita tak sebut pun sepakat ulama, solat kita sah. Talaffuz bin niyah hanya dianggap sebagai mustahab di mazhab kita Syafi'iyah. Mustahab. Disunatkan. Tapi dia bukanlah niat. Niat itu dalam hati. Jadi, kesungguhan pertama yang patut kita buat. Sejauh mana kita bersungguh dalam berniatkan setiap amalan kita kerana Allah. Semayang kita, puasa kita, Quran kita. Semualah benda-benda yang namanya ibadat yang bersifat khusus ataupun umum. Kerana Allah Ta'ala. Maka perbetulkan niat. Kemudian, yang perlu kita bersungguh-sungguh dalam ilmu kita. Ialah apakah kita beramal mengikut rukun dan syaratnya. Setiap ilmu, kalau kita belajar, tuan-tuan sekalian, dia ada rukun, dia ada syarat. Mesti ada. Sembahyang, rukun sembahyang ada. Syarat sembahyang ada. Syarat sah sembahyang. Maka kita pun jaga yang tu. Bersungguh jaga. Arah kiblat mana, jangan buat lebih kurang je kiblat ni. Boleh ngadap mana-mana pun, jangan. Tentukan kiblatnya. Usahakan kiblat. Yang menunjukkan kita bersungguh-sungguh lah. Imam kita tengok mana jatuh matahari. Maka berapa ke kanan kita akan pergi. Imam kita ada jam atau kompas yang menentukan arah kiblat. Imam kita tanya orang. Tanya orang biasa ini kiblat kat mana. Jangan kok dah ustaz. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Mana pun kita ngadap, Allah juga depan kita. Ayat itu betul. Tapi tempatnya salah. Menggunakan ayat tadi. Bila mana kita mampu mencari arah kiblat, maka wajib. Allahumma illa malaikat kita duduk dalam penjara. Ni penjara orang kafir ni. Dia pun tak beritahu arah kiblat. Kalau tanya jangan haraplah dia jawab. Waktu itulah kita berijtihad mana-mana arah sekali. Maka itu boleh. Ini yang berkait dengan syarat. Demikian juga rukun. Bila kita sembahyang, Nabi SAW ada orang sembahyang 60 tahun Tuhan tak terima pun. Kenapa? Kerana dia tidak menyempurnakan rokok dan sujudnya. Rasulullah sebut hadis ini tentang orang yang sembahyang 60 tahun Tuhan tak pernah terima solatnya. Sebab apa? Rokoknya masalah, sujudnya masalah. Bahkan disebut dalam hadis yang lain Nabi kata, pencuri yang paling teruk, pencuri dan sembahyang. Macam mana pencuri dan sembahyang? Rokok dan sujud yang tidak sempurna. Dia sujud umpama patukan burung. Kanakratil ghurab. Macam patukan burung gagak. Patut. Kita tahu bila kita sujud, kita kena tahammul. Tahammul yang tekan kepala tu. Sekira-kira kalau letak kapas. Letak sesuatu kat lantai, kalau kita sujud melekat kat tadi. Dan kalau kita letak sesuatu, kita pun sujud atas tu, angkat, tarik, nampak melekat. Ni sujud pun macam sentuh, tak sentuh macam terapung. Macam hovercraft. Sujud dia punya dahi macam hovercraft, terapung. Ini tak boleh. Ia mesti tahammul. Sebab itu Rasulullah juga duk perhati sahabat-sahabat solat. Yang tak betul wuduk. Ada sahabat nak cepat. Nak sembahyang nak cepat. Dia basuh kaki. Tumit belakang tak kena. Basuh depan. Dia ni basuh depan ni. Belakang ni tak kena. Nabi jerit dari jauh. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah kaki-kaki yang akan masuk dalam neraka.
Sebab dengan tak sempurna wuduk nak sembahyang diterima macam mana? Maka ini kesungguhan dalam beramal. Sungguh bila ambil wuduk, jaga betul-betul, jangan ada anggota wuduk tak sempurna dibasuh. Bila kita sembahyang, jangan ada rokok dan sujud tak sempurna yang tak ada tumak ninah. Ini semua kita jaga dalam beramal. Kesungguhan pertama dalam beramal, jaga niat. Itu mesti. Kesungguhan kedua, jaga rukun dan juga syarat. Itu mesti. Dan kesungguhan kita yang ketiga ialah jaga ibadat ini jangan sampai kita riak. Oh, saya sembahyang banyak, saya haji banyak, biarlah kita riak. Riak kita habis, takabur kita habis. Pernah beramal puluhan tahun, kita pun riak, masya-Allah. Habis, zero. Faqad habita amaluh, amalannya pun terbatal. Yang keempat, kesungguhan kita dalam beramal dengan ilmu kita, jangan merendahkan orang lain. Oh, aku hebat, aku alim, mu bodoh, mu gini, mu gitu. Dan kita tak ada masa nak rendahkan orang. Kita memang nak tinggikan diri kita di sisi Allah, tapi bukan bertujuan merendahkan orang lain. Tak ada. Kita nak ajar orang bersama-sama dengan kita ke atas. Kita ni orang beriman, bila dapat suatu benda yang baik, kita nak orang lain juga dapat. Kita orang beriman ada satu sifat suka berkongsi. Sebab tu kita sunat makan ramai-ramai. Kongsi tu ada. Kita sembahyang ramai-ramai, berjemaah. Semua benda banyak disyariatkan, amalan itu berkongsi. Bila kita buat seorang-seorang, Allah tarik keberkatan dia. Tuan-tuan makan seorang-seorang tak seronok. Biarlah kita makan harga ribu raban pun. Berapa harga ni? 5,000. Makan seorang, hilang keberkatan. Tapi kalau kita makan ramai-ramai, yang murah, yang tak sedap sungguh. Sedap. Makan berjemaah. Bahkan Rasulullah SAW bila sahabat mengadu, ya Rasulullah, kami makan tak kenyang. Nabi kata, fala'allakum taftariqun. Barangkali kamu ni jadi makan seorang-seorang. Betul lah. Kalau macam tu berkumpul makan ramai-ramai, kamu akan kenyang. Proses penghadaman itu lebih sempurna bila kita makan ramai-ramai. Sebab makan sikit kita sembang, makan lagi kita sembang, dia semua jalan. Kalau seorang makan, proses penghadaman tak sempurna. Banyaklah kalau kita nak cerita konsep dari sudut kebaikan berjemaah, beramai-ramai ni. Banyak kebaikan. Jadi kesungguhan kita dalam beramal dengan ilmu, saya katakan niatnya jaga, rukun dan syaratnya jaga, riak dan takaburnya jaga, dan jangan merendahkan diri orang lain. Kalau tuan-tuan dapat 4 perkara ini, tuan-tuan benar-benar beramal dengan ilmu. Saya alhamdulillah setiap hari saya jaga niat saya. Waktu saya bersedekah, waktu saya bertahajud, ya Allah, janganlah riak. Janganlah aku sombong, ini semua kurniaanmu, ini semua adalah anugerahmu. Aku tak ada apa-apa, ya Allah. Kosong. Kalau engkau tak bangunkan aku tak bangun. Kalau engkau tak ilhamkan aku jadi pemurah, aku tak mungkin jadi pemurah. Kalau engkau tak ilhamkan aku jadi baik, mungkin aku dah jadi jahat lah. Mungkin aku dah jadi buruk. Semua kita nampak Allah bagi Allah. Maka kerana itu, ya Allah, ikhlaskan niatku kerana-Mu. Lagi kuat niat kita ikhlas kerana Allah, lagi banyak Allah ilhamkan kita kebaikan. Lagi kurang kita atau rendah keikhlasan kita, Allah mula tutup pintu-pintu kebaikan satu persatu. Satu. Sebab tu ada orang nampak, saya dulu Ustaz berpeluang banyak buat baik, sekarang macam kurang lah. Ni tak boleh buat, tu tak sempat, ni tak ada, ni macam terkejar-kejar. Boleh buat lebih-lebih kurang. Perhatikan niat. Ada orang kata, Masya Allah, banyak dah ruang terbuka. Yang ni dia boleh buat A, boleh buat B, boleh buat sampai Z dia boleh buat. Walau boleh je diwakilkan orang lain, tak, dia macam seronok buat sendiri. Itu Nabi SAW bukan sekadar Nabi menjaga umat. Bukan Nabi menjaga rumah tangga dengan baik. Bayangkan si suami yang hebat ini masih mampu jahit sendiri, tampar kasut sendiri, even makan ataupun buat air sendiri. Rasulullah SAW boleh buat benda itu sendiri dalam keadaan kesibukan baginda. Untuk memberitahu bagaimana orang ni kalau betul niat dia kerana Allah, Allah ilhamkan dia semua kebaikan yang dia boleh buat. Nabi pernah bersih Masjid Nabawi sendiri. Nabi tengok ludah, kahak melekat kat dia, Nabi tolong bersihkan. Nabi boleh buat sendiri. Nabi tak panggil tukang cuci sini, kau cuci. Tak. Rasulullah boleh buat sendiri. Menjaga Masjid Nabawi. Jadi tuan-tuan perhatikan setiap pintu-pintu kebaikan yang dibuka kepada kita. Apakah makin banyak atau makin sikit?
Kalau ustaz mak kita tutup, tak sempat ustaz, saya sekarang qiyam pun tak boleh, qiyam boleh baca Quran pun tak sempat, zikir pun, berarti ada masalah niat. Kan niat itu pembuka kepada pintu kebaikan. Dia panggil miftah, nak kunci dia. Kalau tuan-tuan memang atau kita ada niat baik, Allah buka makin banyak pintu kebaikan. Sehingga kita sibuk dengan benda tu. Tapi bila kita niat tak betul, lalu pintu-pintu lara mula terbuka. Akhirnya yang ibadat ni tak sempat. Dulu baca Quran sejuzuk, hari ni selai semuka surat pun payah. Dulu zikirnya 1000 raban, hari ni nak dapat 10 pun macam tak berapa ingat. Dulu Masya Allah menuntut ilmunya pagi petang siang malam, hari ni dah seminggu sekali. Seminggu sekali tu rasa macam tak sempat je. Sebulan sekali. Ya, benda tu semua kesalahan kita. Bukan untuk guru Ustaz mengajar tak bersedak dah sekarang, bukan. Atau saya tengok orang tu, orang ni. Tak, dia sebenarnya kita. Apa pun yang berlaku atas dunia ini ialah kerana kita. Fama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa pun musibah berlaku kerana tangan kamu sendiri, kata Allah. Mu buat. Jangan kata orang tu, orang ni. Kamu. Kalau hari ni kebaikan kita kurang, bukan kerana orang lain. Kita, Ustaz, sebab hari ni SOP penjarakan sosial ni. Tuan-tuan, mereka boleh jarakkan kita dengan secara fizikal. Tapi mereka tak boleh jarakkan kita antara kita dengan Allah. Tapi kitalah yang menjarakkan antara kita dengan Allah. Saya tak rasa masalah kalau penjarakan itu, penjarakan ini. Tapi jangan jarakkan kita dengan Allah. Maka orang beriman sentiasa jaraknya dengan Allah dekat. Dan berusaha agar dekat. Walau bagaimana orang buat. Sebab ada benda yang orang lain tak mampu buat melainkan kita. Antara kita dengan Allah, tak ada orang boleh halang. Melainkan kita yang tutup sendiri pintu-pintu kebaikan, dek kerana niat yang tak baik. Jadi perhatikan niat kita. Perhatikan rukun dan syaratnya. Perhatikan perasaan kita yang ni, riak wujud kita. Dan yang keempat yang saya sebut, ini yang ramai orang gagal. Mungkin itu kita suka menghina orang lain. Bila kita berada pada satu posisi, lalu kita mula rasa orang tu tak ada apa-apa. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila ditanya siapa orang paling jahat, orang yang menyangka dia baik, dia paling jahat. Zanna annahu, dia menyangka dia khairan nas, orang paling baik. Tetapi kita tak pernah rasa kita paling baik. Tapi kita berusaha nak jadi paling baik. Selama-lamanya, selagi mana saya berada di dunia, saya tidak melihat ataupun predik, menjangkakan keputusan saya. Saya cuma mengharapkan saya boleh menjadi orang baik dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Tapi saya tak ada buat satu jangkaan saya dah baik sebenarnya. Dengan orang lain saya lebih baik. Saya tak tahu ini rahsia kedudukan kita dengan Allah. Tentu di sisi Allah kita tak tahu siapa lebih baik. Kadang-kadang kita ambil contoh lah. Kita ni adik-beradik. Pada sisi mak kita, siapa paling mak sayang? Kita pun payah nak agak. Agak-agak ni kita 10 adik-beradik. Mak kita sayang mana satu? Saya rasa dia sayang saya lah. Belum tentu. Cuba tanya mak. Belum tentu. Kita nampak macam sayang kita. Kita nampak yang si abang ni asyik kena marah tak sayang. Belum tentu dia tak disayang. Semua itu jadi rahsia. Nak tahu kena tanya mak sendirilah. Hak ni kita boleh tanya. Mak yang akan beri jawapan betul, bukan kita. Apatah lagi di sisi Allah. Yang tahu jawapan siapa baik, Allah, bukan kita. Saya tak tahu. Kan itu Allah bila nak angkat, nak mulakan seorang, maka lihat bagaimana Allah lakukan. Orang yang dah dianggap oleh sebahagian besar sebagai ahli neraka, tiba-tiba menjadi ahli syurga. Ini kita baca kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Orang dah kata dia ni macam ahli neraka, jahat, nak bunuh Rasulullah SAW. Akhirnya dia syahid dalam peperangan Yamamah. Gugur syahid. Dengan syahid yang hebat. Keberanian yang luar biasa. Ini Ikrimah, bapanya Abu Jahal. Tapi demikian bila Allah Ta'ala nak muliakan. Walau datang daripada keturunan jahat. Tapi bila Allah nak hina, walau datang keturunan Nabi, pun Allah matikan dia dalam kafir. Inilah apa yang berlaku pada anak Nabi Nuh. Dia itu keturunan Nabi. Benih Nabi. Ini benih yang hebat. Benih yang mulia. Tapi hidayah lebih mulia pada jenis benih itu sendiri. Hatta keturunan Nabi tidak dapat melawan jenis ataupun hidayah, nur hidayah yang Allah nak beri pada sesiapa. Akhirnya ramai orang lebih mulia daripada keturunan para Nabi.
Kerana Allah beri hidayahnya lebih. Supaya tidak ada orang berbangga dengan benih keturunannya. Saya benih keturunan Nabi, saya benih keturunan wali, saya benih keturunan sekian. Tak, Allah dah beri contoh dalam Quran. Allah dah beri perbandingan dalam Quran. Allah dah sebut dalam surah At-Tahrim bagaimana tak ada guna semua benda itu, melainkan orang-orang yang Allah beri petunjuk. Akhirnya, daripada musuh Allah, lahir kekasih Allah. Daripada kekasih Allah, lahir musuh Allah. Tidakkah kita takut benda itu? Kalau nak berbangga lah. Saya ni keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani, saya keturunan sekian. Saya tak akan bangga. Sebab saya dah kata, saya tak tahu jawapannya apakah saya mulia si Allah atau tidak. Tapi saya mengharapkan begitu. Saya mendoakan begitu. Dan saya buat benda-benda yang menjadikan Allah akan sayang saya. Saya menjauhi benda-benda yang menjadikan Allah murka saya. Tapi apakah saya nak kata Allah paling sayang saya? Saya tak berani. Saya tak akan kata sebagaimana Yahudi kata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kamilah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Walau Allah melaknat mereka. Sampai sekarang Yahudi duduk dakwa dia anak Allah, kekasih Allah. Walau Allah melaknat mereka sampai hari kiamat. Maka tuan-tuan, tak mungkin saya keluarkan perkataan sama dengan Yahudi. Cuma saya kata saya mengharap. Dan kita semua mengharap. Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita. Dan kita terus berusaha ke arah tu. Untuk jadi baik setiap hari. Untuk jadi soleh setiap hari. Jadi, sebab itu tuan-tuan, menghina orang ni bahaya sebenarnya. Setiap kali kita menghina orang, kita akan tergelincir satu tingkat daripada kemuliaan yang Allah dah berikan. Dan setiap kali kita memuliakan orang, kita akan naik satu tingkat lagi. Naik. Sebab itu kita cuma benci perangai, kita tak benci orang. Perangai yang mungkar, yang jauh dari Allah, kita memang marah betul. Tapi orangnya tidak. Tentu kena, siapa yang tak reti beza antara orang dengan perangai, maka dia belum capai tahap hakikat dan makrifatnya. Dia kena tahu, perangai itu lain, orangnya lain. Dan sebab itu bila orang tu dah mati, maka kita mula merahmatinya. Lalu kita pun dalam doa jenazah, kita kata, Allahumma gfir lahu warhamhu. Sebab apa? Sebab bila mati, dia dah tak buat jahat. Maka dia seorang manusia yang perlu kita kasihi. Dan perlu doa pada Allah, moga Allah rahmati dia dan ampunkan dia. Yang perangai itu dah habis. Sebab itu bila orang dah taubat, kita tak ingat lagi benda jahat dia. Sebab dia dah tak ada perangai jahat tu. Jadi tuan-tuan perhatikan apa yang patut kita benci. Saya tak pernah benci orangnya. Saya benci perangainya. Sebab itu kalau orang yang jahat tadi mengajak pada perangai yang baik, saya sokong. Kalau ada lagi kaki maksiat, tapi dia ajak saya ceramah depan dia, saya pergi. Kenapa? Sebab dia ajak saya benda baik. Allah ma'ilah kalau dia ajak saya karaoke dengan dia, mungkin saya tak nak. Tapi kalau ajak saya, atau mungkin dia ni orang kata teruk lah, tiba-tiba Ustaz bawa geng-geng Ustaz kita pakat tolong masa banjir, saya pergi. Kenapa? Kerana dia ajak benda baik. Dia tak ajak benda yang tak baik. Jadi kita kena bezakan antara kebencian kita pada perangai dengan kebencian kita pada orang. Seorang yang tak dapat membezakan antara dua tu, dia belum mengenali dirinya sendiri, bahkan belum mengenali bagaimana hidayah Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita tengok Rasulullah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Nabi benci sifatnya, tapi tidak dia. Sebab tu pada benda-benda yang baik, ni masih Rasulullah okey. Nabi tak ada masalah. Abdullah bin Ubay bin Salul datang masjid, Nabi tak halau pun datang. Dia nak buat benda baik, walau dia tidak ikhlas. Walau dia ada perancangan lain, tapi Nabi tak pernah menghalau datang masjid. Walau niatnya macam-macam. Itu hebat akhlak baginda SAW. Sebab ketika orang jahat buat baik, maka jangan cuba dihalangnya, biar dia buat baik. Maka ini 4 perkara dalam kesungguhan beramal. Kemudian kata Syekh, kamu tak sedar, kamu ni hamba siapa? Nak tahu kita hamba siapa, tengok kita serah pada siapa, kita ikut petunjuk siapa. Kalau kita serah pada Allah, maka kita ialah hamba Allah. Maka bila mana kita hamba Allah, biar zahir dan batin kita semuanya berkhidmat pada Allah. Bermaksud zahir dan batin, zahir kita fahamlah segala amalan-amalan. Batin kita pun, kerana Allah, kita nak puji yang Allah, kita nak redha Allah, kita nak keampunan Allah, semuanya tentang Allah, bukan tentang manusia. Maka benar-benar kita akan menjadi hamba Allah. Waktu itu tuan-tuan sekalian, Allah akan beri apa yang baik untuk kita, bukan apa yang kita nak lagi. Dia waktu hati kita bercampur, nafsu kita bercampur, ada benda yang kita nak. Tapi waktu kita dah telus dengan Allah,
Tak ada benda yang saya nak. Melainkan apa yang Allah bagi, itulah yang saya nak. Bukan saya nak dengan apa yang Allah tak bagi. Apa yang Allah beri pada saya, itu yang saya nak. Maka kemahuannya ialah apa yang dimahu oleh Allah. Kehendaknya apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Qadir, biasakan diri kamu tenang dengan Allah. Tuan-tuan cuba biasakan diri kita tenang ketika baca Quran. Tenang dengan zikir. Tenang dengan solat. Tenang dengan majlis ilmu. Biasakan diri kita tenang. Nescaya Allah akan tenangkan kita waktu kita mengharapkan ketenangan. Ingat, semua manusia akan berada dalam keadaan yang paling tidak tenang. Apa dia? Sakaratul maut. Keadaan paling tidak tenang kita ialah sakaratul maut. Walau dia raja, walau dia siapa pun. Tapi, orang yang sudah terbiasa tenang dengan Allah, keadaan itulah keadaan yang paling ditenang. Maka datang segala busyra, datang segala petunjuk, datang segala tanda-tanda penerimaan Allah kepadanya. Itu waktu paling dia tenang. Sedangkan orang-orang yang lari dari Allah, itulah waktu yang paling disebut sekali. Ya Allah, bagaimana datang sakaratul maut. Keadaan kita waktu itu berkait dengan keadaan kita sekarang. Siapa sekarang dia tenang dengan Allah, dia boleh bekukan dirinya dengan Allah, dia boleh pejamkan matanya, dia boleh tundukkan kepalanya, dan semua benda dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga mengetahui semua benda sekarang ini datangnya dari Allah, maka dia akan tenang. Tuan-tuan belajar untuk tenang dengan Allah. Macam saya pernah selalu ingatkan, bila kita baca Quran je, kita tak nak kesibukan yang ganggu kita. Kalau SMS masuk, WhatsApp masuk, calling, berbunyi, stop. Saya nak baca Quran. Lagi saya tak habis apa yang saya sebut nak habis, saya tak akan peduli benda ni. Nanti saya call balik lah. Saya target nak baca Quran 1 juzuk ni. 1 juzuk, katakan. Saya pun mula dah target 1 juzuk ni 15 minit, 20 minit. Kalau datang benda-benda yang saya boleh, saya katakan saya boleh dismisskan benda ni, saya boleh ceraikan daripada saya. Ya, telefon bunyi dan sebagainya, ini boleh saya tidakkan ataupun boleh kita halang. Maka biarkan dia bunyi, biarkan dia macam-macam, kita tetap fokus. Anak senang, dah tahu nak ngaji, terus tutup telefon. Senang. Dah tahu nak tahajud, terus tutup telefon. Dah tahu nak solat, terus jangan buat telefon. Ini masa solat lah bunyi macam tu, bunyi macam-macam bunyi dia. Bayangkan kalau tuan-tuan duduk depan raja, telefon tuan-tuan berbunyi, agak-agak campak tak telefon tu. Ini kan di hadapan Allah, raja pada segala raja. Kita tak rasa bersalah. Sebab itu tuan-tuan belajar cara-cara tenangkan diri di hadapan Allah. Iaitu fokuslah dalam ibadat. Tuan-tuan buat ibadat, belajar fokus. Belajar kita gam diri kita. Ya, kalau kita jenis i'tikaf, tuan-tuan bila sebut i'tikaf, gam punggung tu, jangan bergerak ke mana-mana. Bayangkan kalau tak boleh nak elok, dah berak, nak kencing, okeylah. Kalau dia gam, sampailah waktu tamat, kita bersama dengan Allah Ta'ala. Dan tempoh terhad yang kita dah tetapkan. Dengan itu kita akan mendapat segala rahsia di sisi Allah. Kita mendapat, waktu itu tuan-tuan bila kita cakap, dia jadi penawar, obat. Percakapan kita ni, nasihat kita lebih berfungsi obatnya daripada obat yang dimakan. Bahkan percakapan kita ialah kekayaan. Lebih orang tu rasa kaya dengan percakapan kita berbanding harta yang dia ada. Dia rasa lebih kaya dengan percakapan kita. Dan dia menjadi suatu hiburan, lebih daripada hiburan yang dicari. Selama ni kalau nak hiburan tu, Disneyland, mana Hong Kong, mana pergi dekat sekian tempat. Hari ni dia mendengar bicara orang yang dekat dengan Allah, dia rasa cukup terhibur. Lebih seronok daripada dia pergi mana-mana tempat permainan. Kerana ia bicara dari Allah. Allah ilhamkan dia. Dia duduk dengan orang ni, dia rasa sembuh sungguh walaupun tak makan ubat. Dia rasa bahagia sungguh walaupun tak punya alat-alat bahagia. Dia mungkin isteri tak ada, mungkin suami tak ada, anak tak ada. Tapi dengan mendengar nasihat, dia rasa bahagia. Macam dia punya semua benda tu. Sedangkan orang lain yang punya semua benda ni tak bahagia. Ada anak tak bahagia, ada suami tak bahagia, ada isteri tak bahagia, ada harta tak bahagia. Dia hilang. Sebab apa? Dia tak mencari tenteram di sisi Allah. Maka Allah jadikan semua benda ni musuh dia. Tapi bila seorang mencari ketenteraman di sisi Allah, akhirnya tuan-tuan dengan satu kalimah dia bahagia. Itu para sahabat dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, mereka bahagia. Mereka tak perlu apa pun mereka hilang, walaupun negara hilang, walau nyawa hilang. Akhirnya mereka keluar di Mekah.
dengan membawa kebahagiaan mereka. Mendiami di Madinah. Walau mereka dekat Madinah tak ada apa-apa. Jadi ahli sufah sebahagian mereka. Tapi mereka bahagia dengan kalimah itu. Sehingga mereka mati menemui Allah dengan kalimah itu. Maka kita pun sama tuan-tuan berusaha untuk bahagia dengan perintah Allah. Jangan melihat perintah Allah beban. Saya bahagia menutup aurat. Isteri-isteri saya bahagia dengan menutup aurat. Dia tak anggap pun beban. Dia tak anggap pun panas. Berkelubung dengan tudung, dengan jilbab. Dia seronok, dia bahagia. Saya bahagia ke masjid. Bahagia bila solat. Saya bahagia ke mana saya boleh berzikir dan boleh baca Quran. Saya bahagia bila menuntut ilmu. Lebih daripada kebahagiaan ahli dunia. Daripada kebahagiaan ahli maksiat. Maka kita pun tenang. Maka siapa yang memberi tenang sekarang, Allah akan tenangkan pada hari manusia paling huru-hara, iaitu waktu sakratul maut. Kemudian Allah akan tenangkan dia pula dalam kubur. Ketika mana orang pun huru-hara dalam kubur. Dengan gelap, dengan sempit, dengan seorang, dengan segala benda, tiba-tiba Allah tenangkan. Kubur dilapangkan, dicahayakan, ditenteramkan dia dengan pelbagai nikmat Allah. Sebagaimana dia juga tenang waktu bangkit daripada kubur. Orang yang huru-hara bangkit, dia bangkit dengan keadaan tenang, berjalan tenang, sehingga dia masuk pada kemuncak redha Allah, yakni syurganya. Maka belajar bertenang dengan ketenangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala telah turunkan sejumlah ketenangannya pada kita melalui perintah dan larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.